Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Abang Muaz di Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 6 Ogos. Pembinaan Poliklinik Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang pertama bakal memberi manfaat kepada lebih 12,000 anggotanya. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, malah veteran tentera juga akan menikmati kemudahan kesihatan yang selesa dan lebih baik itu. Jelas Datuk Seri Hishamuddin, warga ATM tidak lagi perlu mendapatkan perkhidmatan di Semenanjung untuk mendapatkan khidmat doktor pakar, memandangkan poliklinik itu menempatkan khidmat doktor pakar perubatan dan pakar pergigian termasuk kemudahan pesakit luar dan wad. Katanya poliklinik itu mempunyai kemudahan perkhidmatan lengkap meliputi perkhidmatan klinik tentera, klinik kesihatan keluarga, unit kecemasan, dewan bedah, wad pesakit dalam, pusat hemodialisis, unit rehabilitasi, perkhidmatan pergigian dan perkhidmatan kesihatan awam. Turut disediakan sebagai kemudahan sokongan perubatan adalah makmal perubatan, farmasi dan pengimejan. Tambah Datuk Seri Hishamuddin lagi, 3 buah poliklinik ATM iaitu di Johor, Terengganu dan Kedah kini dalam proses pembinaan, manakala sebuah lagi iaitu di Pahang dalam proses perolehan tender. Pembinaan poliklinik kesihatan itu merupakan inisiatif Kementerian Pertahanan bersama-sama ATM bertujuan mengurangkan kebergantungan terhadap hospital kerajaan di Kuching dan pusat kesihatan ATM seperti Rumah Sakit Angkatan Tentera dan Hospital Angkatan Tentera. Kampung Terahat di Bekenu Miri berpotensi menjadi pengeluar bahan mentah pertanian dan herba. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus berkata, ia sekaligus mampu meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat kawasan luar bandar di kawasan berkenaan. Ke arah itu, Datuk Rozi menyeru penduduk kampung tersebut untuk mengambil peluang dan membina perniagaan bagi menambah sumber pendapatan. Beliau juga berharap ada jalinan kerjasama antara penduduk kampung untuk memajukan kampung berkenaan selain sentiasa memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk. Beliau berkata demikian pada program Semarak Desa tahun 2022 di Kampung Terahat Bekenu Miri. Pada majlis tersebut, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu turut mengumumkan peruntukan geran projek kecil luar bandar RM8,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Terahat bagi mengurus keperluan kampung tersebut. Sementara itu, Pegawai Jabatan Kemajuan Masyarakat Bahagian Miri, Josipah Sabas memberitahu Kampung Terahat dan Kampung Long Bedian di Baram dipilih Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk pertandingan aspirasi Kampung Sejahtera bagi tahun 2022. Pertandingan tersebut merupakan satu peluang untuk kampung yang berpotensi menterjemah aspirasi Kampung Sejahtera berdasarkan aspek yang ditetapkan. Selain itu, ia membantu kementerian menghasilkan idea berkaitan dengan aspirasi kampung dan merangka kaedah untuk pembangunan yang lebih ideal. Sebanyak 150 buah kampung di seluruh negara terpilih untuk pertandingan tersebut. Sebuah agensi pembangunan perlu diwujudkan untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Sibu. Adun Dudong Datuk Seri Tiong King Sing memberitahu ia bagi membolehkan pembangunan dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Datuk Seri Tiong berkata cadangan penubuhan agensi itu perlu dilengkapkan dengan kaki tangan profesional yang memahami keperluan dan keunikan yang terdapat di Sibu. Beliau yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Republik China menjelaskan Sibu tidak seharusnya dikecualikan daripada perancangan pembangunan di wilayah Tengah Sarawak. Beliau dalam satu kenyataan menambah, perkara tersebut perlu dilihat semula memandangkan Sibu masih memerlukan pelbagai bentuk infrastruktur bagi menambah baik taraf hidup penduduk Sibu. Cakap-cakap politik pasti akan timbul menjelang sahaja pilihan raya. Ahli Parlimen Limbang yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah berkata pelbagai isu akan dibangkitkan sesetengah pihak untuk menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat.
Justru Datuk Hasbi mengingatkan rakyat khusus di Limbang menghentikan untuk mensensasikan sesuatu isu yang kecil. Ahli Parlimen Limbang itu juga berkata segala perkara perlu dilihat secara menyeluruh bagi mengelak tersalah tafsir terhadap perkara yang dibangkitkan itu. Perkara yang perlu diutamakan katanya adalah menjaga perpaduan dalam masyarakat atau organisasi. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan semasa penyerahan cek pemberian terus outright grant kawasan Parlimen Limbang yang berlangsung di Dewan Bunga Raya. Seramai 39 penerima melibatkan pelbagai organisasi di Parlimen itu menerima cek masing-masing melibatkan jumlah keseluruhan RM316,000. Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP akan terus bersama komuniti desa atau orang asal dalam pelaksanaan projek mengukuhkan usahawan tempatan melalui pemeliharaan dan pengkomersialan bioproduk berasaskan pengetahuan tradisional. Menyoraikan keyakinan tersebut, Penolong Setiausaha Agung Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Kani Wignaraja berkata, UNDP komited membantu terutama projek menggunakan pengetahuan tradisional dalam penjagaan kesihatan, pertanian, makanan dan kosmetik dari tumbuhan. Projek tersebut diharap dapat menjana pendapatan mampan kepada masyarakat melalui pengkomersialan bioproduknya. Kani menyatakan demikian semasa sesi lawatan ke projek Adenosara, sebuah projek yang dibiayai oleh UNDP, Orang Asli Orang Asal, Micro Grant Facility for Conservation and Livelihood dan dilaksanakan oleh Pusat Biodiversiti Sarawak di Kampung Semadang, Padawan. Projek Adenosara merupakan projek penanaman tumbuhan liar yang dikenali sebagai bunga taang dalam bahasa Bidayah atau bangkit engkerawan dalam bahasa Iban. Tumbuhan berkenaan biasanya digunakan untuk mengubati penyakit kulit termasuk ruam dan gatal-gatal, sakit kepala serta menghalau kutu pada haiwan peliharaan atau ternakan. Berikutan keaslian tumbuhan tersebut, petunjuk geografi berjaya difailkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyMPO pada tahun 2015 dan semua projek yang dibangunkan berasaskan tumbuhan tersebut juga berdaftar dengan MyMPO. Terbaharu, minyak pati tumbuhan berkenaan telah berjaya didaftarkan sebagai bahan kosmetik dalam International Nomenclature of Cosmetic Ingredients Library. Projek penanaman tumbuhan serupa juga dilaksanakan oleh penduduk Rumah Panjang Simon di Lubuk Antu Sri Aman. 142 jemaah haji Sarawak selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK semalam. Beberapa jemaah yang ditemui kru RTM rata-rata teruja dan bersyukur menjadi tetamu Allah tahun ini walaupun dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 negara Arab Saudi. Bercampur baru. Si sangka sebenarnya sebab kami baru register 2020. Kebetulan Nyatuk ada nanya mau si jadi sebelum puasa ke waktu puasa ke sebelum kena surat ada kena panggil ya dan nanya mau si jadi maram boleh kayak try aja aku baru register macam-macamnya. Saya coba ajalah dah get through. Alhamdulillah lah rezeki si sangka-sangka lah kita terimalah wang dan nunggah. Bagi adiknya Dayang Mas Parihan Abang Narawi pula, ia merupakan pengalaman yang paling berharga untuk mengerjakan rukun Islam kelima tersebut. Pengalamannya best lah, rugi muda semua pergi sebab satunya memerlukan tenaga, lepasnya memang syukurlah sebab dipilih menjadi tetamu Allah. Syukur gila. Dalam pada itu, rata-rata jemaah haji yang ditemui memberitahu SOP bukanlah halangan untuk mendapat haji yang mabrur kerana dengan kawalan yang ketat, ia mampu mengawal pergerakan jemaah dan mencegah daripada penularan COVID-19 dan penyakit-penyakit lain. Jadi memang kali itu dari segi SOP nampaklah dengan ketara.
Sebelum tu si pernah kami dengan Jumia, dulu kita boleh sobu je. Kali tu nak masuk ke tempat tertentu macam contoh di Madinah ke Raudah perlu guna apps. Alhamdulillah tabung haji pun bekerja keras juga. Daripada segi SOP, saya rasa bangga sebab jemaah haji Malaysia memang mengikuti SOP. Khamis lalu, seramai 142 jemaah haji rombongan pertama tiba di LTAK. Mahkamah Magistrate Sri Aman menjatuhkan hukuman denda RM5,000 terhadap seorang lelaki warga negara Indonesia atas dakwaan memiliki MyCard palsu. Magistrate Muhammad Yasir Muhammad Nasir telah menjatuhkan hukuman itu semalam terhadap Julie Iskandar selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Julie Iskandar, 28 tahun dari Kampung Rasau, Ketungau Ulu, Kabupaten Sintang, Kecamatan Senaning, Indonesia, didapati memiliki satu kad pengenalan milik orang lain atas nama Victor Gregory Nicholas. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu setelah ditahan oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sarawak pada Rabu lepas apabila selesai mendapatkan rawatan susulan di Hospital Sri Aman. Tindakan itu dilakukan atas maklumat yang diperolehi daripada Hospital Sri Aman setelah suspek didapati memiliki dan menggunakan kad pengenalan yang diragui bukan kepunyaannya. Julie didakwa mengikut Peraturan 25/1/E Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Pindaan 2007 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 3 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Pegawai Pendakwa JPN Sarawak Jeremy Eric, manakala Muhammad Khairil Haidir Nazwan Muhammad Khair bertindak sebagai pegawai penyiasat dengan tertuduh pula tidak diwakili oleh peguam. Tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara selama 5 bulan jika gagal membayar denda dan hendaklah dirujuk kepada Jabatan Imigresen Malaysia apabila selesai menjalani hukuman penjara untuk tujuan penghantaran balik ke negara asal. Orang ramai diseru untuk tampil memberi maklumat lanjut ke email rasmi JPN iaitu pro@jpn.gov.my berhubung sebarang penyelewengan dokumen pengenalan diri. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 6 Ogos berakhir di sini. Saudara, jangan lupa sama-sama kita memeriahkan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang sedang berlangsung di dataran perayaan Kuching sehingga esok. Pelbagai pengisian telah disusun atur untuk anda semua. Jumpa anda di sana. Salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum.